بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jatan kuasa, surau, para datuk-datuk, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan izin dan rahmat Allah, pada malam ni kita dapat sekali lagi dipertemukan dalam pengajian kita. Dan marilah sama-sama kita terlebih dahulu memanjangkan ucapan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada malam ni kita dapat gunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat mata, tangan, kaki, dan seluruh panca indera kita, dengan kita dapat hadir di dalam majlis ilmu. Dan sesungguhnya dengan kehadiran kita ini, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, kata Allah, dengan nikmat yang aku beri. Yakni tanda syukur itu dengan nikmat mata, kita melihat jalan-jalan pada malam ini, ke surau, nikmat telinga, kita dapat mendengar majlis ilmu, nikmat kaki, nikmat tangan dan seluruh anggota kita, maka Allah akan tambah lagi nikmatnya kepada kita. Maka di antara banyak-banyak nikmat ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang paling kita rasa amat-amat bersyukur ialah nikmat hidayah, nikmat petunjuk. Kerana hidayah ini hak Allah Ta'ala. Sebab itu bila mana kita diberikan nikmat hidayah ini, merupakan nikmat yang kita rasa amat besar dan amat bertuah, khususnya pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini kita sambung balik pengajian kitab kita, yakni Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan dengan dapat kita sama-sama menyambung kembali pengajian kita ini, kita dapat memelihara hati kita ini supaya hati ini sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala. Bila hati ini tunduk dan patuh, maka ia akan mengarahkan seluruh panca indera yang Allah berikan kepada kita ini menjadi hamba Allah yang sentiasa mematuhi segala apapun perintahnya. Kerana hati itulah diumpamakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai raja, pemimpin. Di dalam diri kita ni, raja atau pemimpin tu hati, yang disebut qalbun. Sebab tu Nabi kata, kalau hati tu baik, maka seluruh anggota jadi baik. Kalau hati tu jahat, seluruh panca indera dia akan jadi jahat. Jadi hati inilah yang dibangsakan oleh Imam Al-Ghazali sebagai raja. Jadi nak kita supaya hati ni jadi baik, maka insya-Allah pada malam ni kita cuba sekali lagi untuk menyambung kembali apakah perkara yang perlu kita sama-sama pelajari dan ketahui insya-Allah. Jadi kita masuk kepada fasal yang kelima. Fasal yang kelima daripada 7 fasal ataupun 7 bab yang kita nak bincangkan. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Pada menyatakan faraj. Faraj maknanya kemaluan, makna faraj. Ketahui olehmu, kata tuan kitab kita ini, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi engkau akan faraj, akan kemaluan, kerana kegunaan yang bangsa akhirat. Jadi di antara nikmat faraj ini, nikmat kemaluan yang Allah bagi kepada kita ini, di antara kegunaan yang dibangsa kepada akhirat. Apa makna bangsa kepada akhirat? Bila kita gunakan nikmat faraj ini dengan kita mengikut petunjuk Allah, maka kita akan dapat pahala di sana. Bangsa akhirat ni makna dapat ganjaran. Pahalanya di mana? Bukan di sekarang ni, kat sana, kat akhirat nanti. Maka
apakah yang disebutkan yang dibangsa kepada akhirat, iaitu mengadakan anak dengan dia. Jadi di antara sebab seseorang ibu atau perempuan dia mengandung atau melahirkan anak itu, dia punya sebab musababnya daripada faraj lah, daripada kemaluan. Di antara jalan ataupun alat untuk menghasilkan zuriat ataupun anak itu daripada faraj. Inilah di antara nikmat yang dibangsa kepada akhirat. Kerana berdalilkan sabda Nabi SAW, dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Tanakahu tanasalu fa inni mubah bikumul umama yaumal qiyamah. Berkahwin oleh kamu. Makna di sini Nabi suruh berkahwin. Nascaya dengan berkahwin itu kamu, kata Nabi, akan mendapat anak-anak. Maka bahwasanya aku bermegah-megah, aku rasa gembira dengan kamu. Siapa dia? Ini umatnya yang berkahwin akan segala umat pada hari kiamat. Kan? Jadi di antara tujuan perkahwinan itu, di antaranya salah satu nak supaya banyakkan kita melahirkan zuriat, dan dengan tujuannya banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Ini di antara tujuan. Tapi hari ini anak ni semua dirahmati Allah. Di zaman kita ni kempen bukan makin banyak anak, makin kurang anak ada. Kan? Di zaman kita. Kalau di Indonesia tu lagilah. Dia ada siap satu, dia buat satu kempen. Kalau boleh satu keluarga satu anak cukup. Jadi kalau kita melihat dalam apa yang Nabi sebut ni bertentangan, sedangkan Nabi suruh meramaikan zuriat, banyakkan zuriat. Tapi soalnya kita pun kata, ustaz, kalau banyak anak ni kerja tak berapa sangat, siapa nak bagi makan? Kan? Anak 2-3 orang pun dah kelang kabut dah. Cukup-cukup makan tu pun sesak-sesak, kan? Sebenarnya sinanya rahmat Allah, setiap anak yang lahir sudah ada rezeki yang ditetapkan Allah Ta'ala. Dah ada dah. Kan? Maka makin bertambah anak, adalah nanti Allah dah tetapkan. Anak yang pertama ada rezekinya. Anak yang pertama alhamdulillah. Dulu tak ada motosikal, dapat beli motosikal. Dapat anak kedua boleh beli kereta. Dapat anak ketiga boleh beli rumah. Nampak? Kadang-kadang benda yang kita tak diduga. Sebab Allah dah beri jaminan. Setiap bayi yang lahir itu ada dah rezeki yang telah ditetapkan. Cuma bezanya kalau di kampung lain lah. Sebab tu kalau di kampung orang dulu, memang, mana bila orang susah memang kalau kita lihat, biasanya ramai anak lah tu. Kalau susah aja ramailah anak. Kan? Kalau ramai anak, orang susah lah tu. Biasa macam tu. Ada kalau di kampung tengok sampai pergi kat rumah yang jemur kain dekat luar tu penuh je berderet, kan, dengan tilamnya apa sebagainya. Tapi alhamdulillah mak ayah kita dulu kan senang pun, noreh getah aje. Tapi berjaya boleh mendidik dan membesarkan anak, walaupun anak ada 12 orang. Saya adik-beradik ada 12. Besar, keluarga besar lah, 12 orang. Alhamdulillah. Kan? Maknanya boleh. Bukan senang buat sawah padi je, tapi cukup. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita dapat itu hasil daripada rezeki yang berkat. Rezeki yang penuh dengan barakah. Tetapi kalau rezeki sekarang ini, kalau tidak berkat, yang jadinya walaupun anak seorang 2 orang pun tak cukup juga. Kan? Ia kembali kepada hasil pencarian kita itu mendapat rahmat Allah ataupun sebaliknya. Ini di antara tujuan tadi. Jadi